Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita menyambung kembali kuliah kita kitab Sirah An-Nabawiyah di dalam bab beberapa ibrah daripada pemboikotan ekonomi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pengajaran yang dapat daripada pemboikotan ekonomi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pemboikotan yang zalim ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama 3 tahun. Dalam pemboikotan ini anda lihat kaum musyrik dari Bani Hashim, Bani Muttalib ikut serta mengalaminya dan tidak rela membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat berbicara panjang tentang kaum musyrik tersebut berikut motivasi, sikap dan pendirian mereka. Sesuatu yang mendorong mereka untuk mengambil sikap tersebut ialah semangat membela hamiyah, keluarga dan kerabat. Ini kehebatan orang Arab. Mereka ni ada satu sifat, tidak membiarkan keluarga mereka, tidak mau membiarkan keluarga mereka, kaum kerabat mereka itu susah. Ya, walau dalam keadaan apapun, dia tak sampai hati, walaupun marah macam mana pun, dah, yang nama kerabat ini, yang nama waris ini tetap dia membela. Ini kehebatan dia, asabiyah ataupun hamiyah, yakni membela keluarga. Tak kisahlah dia macam kita katlah tuan-tuan kan, orang Melayu ni kan, walaupun anak salah bela, tetap bela. Walaupun waris kita salah ke, dia bela juga. Lepas tu belakang cerita, nak marah anak ke, nak marah waris walak kita tu ke, tu belakang cerita. Tapi ni kaum kerabat akulah kira. Dia macam tu. Sifat ni ada pada orang Arab. Di samping keengganan mereka menerima dan merasakan kehinaan seandainya mereka membiarkan Muhammad SAW dibunuh dan diseksa oleh kaum musyrik Quraisy dari luar Bani Hashim dan Bani Muttalib tanpa mempertimbangkan lagi faktor akidah dan agama. Oh, dia cukup bimbang. Kalau Nabi terbunuh, ini kaum dia ni, kaum Quraisy, mana boleh rasa tercabar aku, kaum aku kena bunuh, tak boleh jadi kan. Dia macam orang kafir lah tuan kan. Bangsa Cina lah senang cakap kan. Walaupun keadaan pun dia tetap bela kaum dia. Walau dia baik macam mana pun dengan kaum dia tetap bersatu. Tak kisahlah ideologi apa tu tak penting bagi mereka. Yang penting perkauman itu sangat penting. Dia orang Melayu ni kurang sikit lah, sebab dia lebih kuat kepada ideologi. Kau peti apa? Aku peti apa? Tak jadi ni kan. Walaupun dia geng lah, tak boleh jadi, sebab dia nak bela. Orang kafir tak? Orang Cina kan. Kalau kita bergaduh pasal itu, dia dalam ekonomi pun sama tuan. Kalau orang Islam buka kedai di tempat orang bukan Islam, tutup kedai itu. Untuk dia tak boleh majulah. Tapi kalau dia buka tempat orang Melayu, dia maju. Walaupun orang dia tak ramai, sebab orang dia tetap membeli tempat dia.
Payah nak beli tempat orang Islam ni. Kan? Dia akan tunjuk kedai geng dia lah, dia akan tunjuk kedai orang Islam ni. Kita tak mahu tuan kan. Kita kalau kedai sebelah ada tak bang? Kalau kedai saya tak ada, kedai dia lagi lah, kata dia. Dia tak boleh. Nanti orang beli kedai tu pula aku rasa cemburu lah, walaupun tu Islam kan. Tak boleh. Biar. Kalau kedai saya pun tak ada, kedai dia lagi lah teruk. Dia tak macam orang kapir tu. Kalau orang kapir tu tuan tengok lah, dia tak ada kedai dia kan. Kejap mas, kejap. Dia pergi tengok kedai sebelah. Dia pergi kedai sebelah, geng dia. Dia pergi ambil, bawa ke dia. Ada. Dia tak suruh pergi. You pergi kedai sebelah lah. Tak, dia pergi ambil barang sebelah tu. Dia jual. Nah. Itu prinsip hamiyah, maksudnya asabiyah, perkauman ni kuat dia orang. Kan? Pasal itu dia orang ekonomi dia orang boleh conquer kan. Boleh maju. Kita ni tak boleh pasal dengki kuat. Akid suka berdengki ni lajulah. Dia dah buka kedai goreng pisang sebenarnya. Maju kan? Kena sebulan besok orang tu tengok maju situ kan, ramai. Okeylah ni boleh. Tengok sebelah tu kosong kan, dia pun pacak lah sebelah ni kan. Dua-dua tutup je dah. Bukan dua-dua kembang, dua-dua maju tak, dua-dua tutup. Sebab bila dia dah buka dah maju, kawan ni pacak sebelah ni pula. Goreng pisang apa semua kan. Dulu orang tak ada choice tuan, satu kedai ni lah, tu gerai ni lah kan. Singgah beli situ. Sedap tak sedap beli ialah. Itu yang ada satu. Lepas tu kawan ni buka sebelah ni sedap. Tak tahulah apa campurnya goreng gitu sedap kan. Orang pun ramailah pergi kedai dia. Kan? Kau siap kau lepas ni. Kan? Dia mulalah jumpa dukun lah tu. Pergi cari bomoh. Tok dia kata nak minta tolong tengok. Tengok apa? Saya buka gerai, kata dia. Hari tu sebiji je. Okey, kata dia. Tak ada masalah. Ni dah ada sebelah tu pula. Langsung pelanggan saya lari kat dia semua. Boleh tolong tengok tak tu? Kawan nak duit dukun kan. Dia pun tengok lah. Siap air, siap. Dah Piramli dah buat filem tu. Dia tahulah. Kan? Piramli tengok Nujum Pak Belalang. Macam mana dia tengok mangkuk hikmat tu. Dia pun tengok tu. Tak ada orang lain ni kata dia. Sebelah ni dia dah ada campak barang. Campak barang lah. Dia dah nutup pintu rezeki dah. Kan? Tu macam mana nak buat tutup? Boleh buat, kata dia. Nak tutup kedai dia pun boleh, kata dia. Dah nak tutup lah. Buatlah macam mana pun tutup, kata dia. Dia pun buat. Sebenarnya tak ada barang pun. Sehingga lagi kau goreng tak sedap, dia ni goreng sedap. Dulu tak ada, itu je lah orang beli. Oleh kerana dia dah sedap, pergilah orang sebelah ni. Customer pindahlah sebelah ni kan. Takkan orang nak beli yang tak sedap, mestilah orang beli yang sedap. Dah salah dukun, dah salahkan nanam barang lah. Dia dah tutup pintu rezeki kau lah, apa semua. Dia pun buat. Dia pun tutup pintu sebelah pula. Dia kata nutup ni, dia nutup ni. Dua-dua tutup, dua-dua bungkus. Ni prinsip khususnya orang Melayu niaga. Kan? Cuba tengok orang Cina. Bukan nak puji, tak ada. Tuan cuba tengok. Bila dia buat satu projek tuan-tuan kan, kat situ jual batu, kat situ jual pasir, kat situ jual simen, situ hardware, geng dia ya semua. Geng dia kan. Cepat pula naik situ tu. Dia tak sejual, dia tak tamak tuan. Dia tak ada perasaan dengki. Orang Islam ni payah nak maju bab ekonomi ni pasal ada perasaan dengki. Walaupun mengaji tu tahu hukum dengki ni haram, dengki juga. Dia tak ada lain tuan. Orang bisnes yang musuh dia mesti orang bisnes. Dia tak ada kena-mengena dengan ustaz. Engkau bisnes, aku pula ada dengki. Engkau nak buat apa? Orang politik, dia punya musuh mesti orang politik tak? Orang bisnes nak mengisahkan orang politik nak apa tuan? Apa untungnya dia? Orang agama, musuh dia mesti orang agama. Lagi dahsyat orang agama hanya musuh. Tu yang tahu hukum tu. Ustaz sama ustaz pun berdengki tuan. Kau tak percaya, kau duduk je atas agama tengok. Ini duduk atas agama. Secara temerang lah, aku duduk je atas aku tahu. Orang agama suruh je atas agama. Kan? Habis ustaz ni aja kena panggil ceramah kan. Aku duduk je kan. Tak boleh jadi ni. Lampau awak ni. Lepas tu dapat telefon kat dia. Nak panggil ustaz ni lah. Ustaz ni tak ada lah kata dia.
Kenapa ni? Nak panggil ceramah, ustaz ni memang dah tak boleh ceramah dah, kata dia. Dah tak boleh, bila pula tak boleh ya? Rupa dia kata tak boleh. Kalau saya pun boleh, tak ada masalah. Dah dia pula dah. Alah, aku dah jabatan, aku tahu lah perangai bapak ni. Itu aku geram aku tengok tu. Dia orang agama ni dia dengki ke orang agama. Orang politik tak dengki ke orang agama. Orang bisnes tak dengki ke orang agama. Orang agama dengki ke orang agama. Kan? Dia musuh dia tu. Ada musuh orang lain. Tuan. Takkan orang agama pun musuh dengan orang agama pun. Tuan-tuan juga tengok. Orang jatuh agama ni. Kadang sama-sama dia pun dia kata, dia tu ustaz ngarut. Tengok. Siapa kata tu? Dia pun ustaz tu. Dia ustaz. Kan? Dia tengok kawan tu ceramah kerap sangat keluar, kesiap kau. Dapatlah kau nanti. Kan? Dia musuh dia macam tu je. Agama musuh agama, politik musuh dia orang politik, orang berniaga musuh dia orang berniaga. Tuan-tuan camlah tengok. Tak ada orang lain musuh dia. Susahlah cari lagi. Jadi kita ni orang Islam ni, orang Melayu khususnya ni, memang kuat berdengki. Tak tahu lah apa sebab. Kok belah jantung dia tu, dengki isinya. Lain tak ada. Dengki je. Kan? Apa sebab orang dengki orang jadi imam? Pasal dia tak dapat jadi imam, tu dia dengki. Kan? Dia burukkan imam tu. Pasal apa dia burukkan? Pasal dia tak dapat jadi imam. Tu ya. Suruh jadi imam pula. Tak betul pula dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, penyakit ni ada. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, walaupun dia musuh Nabi, dia tak setuju dengan Nabi, tapi dalam bab orang menghina Nabi, dalam bab orang memboikot Nabi, tak boleh jadi. Dia mesti tolong. Yang ada prinsip ni tuan-tuan orang Kelantan. Orang Kelantan ada prinsip ni. Dia bersatu hati. Tuan-tuan tengok mana dia duduk lah. Saya duduk Mesir tu tuan-tuan. Macam tu lah. Orang Kelantan dia kan Kelantan. Dia bela. Walaupun dia tak kenal kau siapa. Mana tak Kelantan? Dia bela Kelantan. Macam tu tengok orang Kelantan. Pasal tu orang Kelantan dia boleh takbir negeri dia sendiri. Kau tengok. Bertahun dia takbir negeri dia kan. Sebab dia satu hati. Buat dia. Ada baiknya asabiah ni. Kan tak ada baik. Dalam perkara kebaikan dia, ada baik dia. Dia tidak membiarkan bangsa dia. Dia tak membiarkan kaum dia. Dia tak membiarkan orang negeri dia. Dia tak biar. Yang bagus dia. Kita ni kadang-kadang kita tengok contoh inilah tuan-tuan orang Arab ni. Jadi dia tak peduli. Kalau kau buat Nabi, kalau kau usik Nabi, kau siap. Walaupun aku ni tak setuju dengan Nabi, dengan Muhammad ni, tapi kalau kau usik dia, kau tahu dah nanti. Jenis-jenis orang yang macam inilah dia panggil hamiyah, membela keluarga dan kerabat, tidak mengirakan bab akidah ke apa, dia tak kira tuan-tuan. Dengan demikian mereka telah memadukan antara dua keinginan tertanam dalam jiwa mereka. Pertama, berpegang teguh kepada kemusyrikan dan menolak kebenaran yang disampaikan Muhammad SAW kepada mereka. Satu, dia ni berpegang teguh kepada musyrik dia tu. Dia tak kisahlah. Musyrik tetap musyrik lah. Aku tak boleh terima kebenaran Muhammad tu, aku memang tak boleh terima lah. Cuma kau jangan usik dia je. Tu je aku tak. Usik jangan. Aku pun tak terima kebenaran tu, tapi aku tak suka usik dia. Sebab dia kaum aku. Aku tahu, aku tak ikut dia, tapi aku tak suka kau usik dia. Ini satu orang musyrik. Yang kedua, kepatuhan kepada fanatisme yang menimbulkan dorongan untuk membela kerabat dari penganiayaan orang luar tanpa mempedulikan kebenaran atau kebatilan. Ini fanatik dia tuan-tuan terhadap apa yang menimbulkan dia ni ialah terhadap membela kerabat dan penganiayaan daripada orang luar. Tak boleh. Kalau sama-sama dia nak buat tak apa, tapi orang luar nak buat, sorry. Dia sama dia, tak ada masalah. Itu fanatik dia orang lah, orang Arab ni. Jadi kalau kita tengok, bila Nabi SAW diboikot dalam sudut ekonomi, dia tak kira, dia tolong juga. Marah jana pun tolong, tetap tolong. Sebab dia keturunan aku, kaum aku kena tolong juga lah. Akan halnya kaum muslimin, terutama SAW, mereka bersabar menghadapi penganiayaan tersebut kerana mengikuti perintah Allah, mengutamakan kehidupan akhirat,
ketimbangan hidupan di dunia, karena rendahnya nilai dunia dalam pandangan mereka dibanding dengan redha Allah. Inilah yang menarik untuk dibahaskan. Berbeza dengan Nabi SAW, hidup dalam kesederhanaan, nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi nak dapat redha Allah ni senang tuan, tapi susah. Tuhan letakkan syarat. Tuhan letak syarat nak dapat redha Allah. Tuan-tuan ingat senang ke dapat redha Allah ni? Apa makna redha tuan-tuan? Dapat ketenangan, kan, kebahagiaan, dapat rahmat. Redha, suka, maksud dia Allah suka kita, kan, radhiyallahu anhum wa radu an, maknanya Allah meredai kita dan kita meredai Allah. Allah sayang kat kita, kita sayang Allah. Tapi bagaimana nak dapat redha Allah? Jangan percaya. Macam mana dapat redha Allah? Tuhan bagi syarat tau. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Furqan ayat 63. Apa Allah kata? Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan sampailah habis ayat tu Allah ceritakan sendiri. Dia kata kalau nak dapat redha aku, pertama sekali ialah cara jalan atas muka bumi ni. Apa dia? Haunan. Maksud haunan ni apa? Tawaduk, rendah diri, rendah hati. Biar jalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, baru dapat redha Allah. Tapi susah tuan, nak jalan atas muka bumi ni tak sombong susah. Sebab kalau kehidupan berubah, gaya hidup pun berubah. Tak? Kita miskin, jalan biasa, tak ada masalah. Tak berpangkat, rasa rendah hati, tak ada apa. Tak suruh pun memang rendah hatilah. Sebab pangkat pun tak ada, nak nyombong apa? Pangkat pun tak ada. Takkan pangkat pun tak ada nak nyombong kot. Dia tu security tu. Nak nyombong pula. Tahu. Tu sombong bodoh nama. Dah bodoh tak berjawab. Sebab manusia ni satu je. Dia akan berubah bila mana kehidupan berubah. Sebab Piramli buat filem, tuan-tuan tengok. Piramli buat filem. Filem Piramli tu ada mesej tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Alibaba Bujang Lapuk. Sudin, Aziz Sattar, Piramli. Piramli ketua penyamun, Aziz Sattar jadi orang susah miskin, tak tulang berbunyi, tu. Sudin jadi orang kaya. Sudin dengan Aziz Sattar adik beradik. Tapi oleh kerana Sudin kaya, Aziz Sattar susah, tak boleh juga. Sebab Aziz Sattar asyik minjam dengan dia kan, walaupun adik-beradik. Dia ni tak ada kerja lain nak minjam, nak ketuk pintu rumah, bertakut. Tengok, memang betul. Kita ni kalau adik-beradik pun, seorang kaya, seorang susah, orang tak kenal yang susah, orang kenal yang kaya. Kan? Dia mesti, yalah, kaya semua ngaku, tu pak saudara aku tu. Tapi kalau kau merempat duduk pada jabatan, itu bukan pak saudara kau gitu. Tak ada kena mengena aku gitu. Itu bukan pak saudara kau dulu. Bila gitu dia? Kan belah mak kau dulu. Tak adalah. Tak ada. Sebab tak kenal. Sebab dia susah kan. Aziz Sattar berlakon lagu tu. Kejap-kejap minjam dengan Sudin. Kejap-kejap penat dia bini. Penat bini dia. Bini pun tak malu minjam lah. Kan? Kita tengok ni. Cerita Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan tengok filem ni lah. Saya nak bagi tahu. Ada sebab saya bagi tengok ni. Piramli buat filem ni semua betul. Semua berjadi. Dia buat filem Laksamana Doremi. Mesyuarat bawah pokok. Ada. Kau tengok. Kan? Kat Pasir Berdengung. Aku tengok. Dekat bawah pokok. Lepas tu berlaku. Kau tengok. Mesyuarat bawah pokok. Ni Piramli kita tengok. Piramli buat filem ni. Betul jadi tak? Sudin ni susah. Aziz ni susah. Sudin ni kaya. Lepas tu bini dah malu. Bini cakap, tak nak kerja tak apalah. Dia kerja. Ya, Aziz nak kerja. Macam mana? Tulang berbunyi. Macam mana nak kerja? Jadi Aziz kata tak apa. Aku pergi kerja. Kerja dia. Pergi bawa tali, bawa kapak, pergi jalan. Lepas tu kadang-kadang jumpa Piramli ketua penyamun ni. Tapi penyamun ni pun bodoh juga. Bagi buka pintu gua, bagi ayat nutup pintu gua. Buka bagi, tutup bagi. Lah kali Aziz pun dapat masuk. Penyamun tak ada, dia masuk, dia ambil satu peti duit emas tu kan. Bawa balik, tanam kat rumah. Lepas dia habis tanam, apa yang Aziz buat mula-mula? Lepas dia tanam duit-duit tu, apa yang Aziz lakukan dia? Tuan tengok tak filem tu? Gaya jalan.
Adik Tuhan sebut. Daripada susah jadi kaya, yang pertama sekali bila dah kaya, ubah cara jalan dulu. Dia tak ada jalan sepah dah, tulang pun tak bunyi dah. Tulang tak bunyi. Tuhan kata nak dapat redha Allah, pertama jangan ubah cara jalan tu. Maksud dia, yang ubah akhlak itu yang kena ubah. Image standard ni, dia bukan tu nak jaga, tu orang Yahudi punya. Dia yang nak jaga akhlak. Pasal tu Nabi tunjuk, bila dia diangkat jadi Nabi, dia duduk tak dengan orang miskin. Dia duduk dengan orang miskin, dia duduk dengan anak yatim. Dia masih boleh campur makan macam biasa, walaupun dah diangkat jadi Nabi. Ya tak? Boleh je. Kita ni bila dah jadi kaya, tu yang berubah jalan tu. Jalan berubah, cara cakap berubah. Kau tengok, semua berubah lah. Dia suruh berubah. Sebab dia tak tahu apa sebab kan. Dah kaya, dah berpangkat kan. Dulu boleh je minum buah pokok tu, yang payung satu tu kan. Kedai yang ada payung satu buah pokok tu. Minum, tang jauh je ajak. Minum. Laju datang lah. Tapi bila dah berubah, tak standard nak minum kat situ. Minum lah. Situ lah. Apa barang minum situ. Boleh. Minum dah. Steril lah bang. Dia tak nak. Ni yang Tuhan marah ni. Allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Maknanya nak dapat redha Allah, pertama sekali syarat mesti jaga jalan. Jaga betul. Dalam keadaan apa pun, kaya ke, berpangkat, kedudukan, jangan sombong. Dah. Mesti ada rasa rendah hatilah. Tapi manusia piramid dah buat filem, dia mau macam tu. Kau tak piramid tak buat filem lah bang. Ingat piramid buat filem tu sonok je kau. Ada mesej nak sampai kat kita, tinggal lagi kita tak tengok. Kita tak tengok betul-betul. Tengok filem Madu 3, macam tu juga. Kahwin seorang. Piramid buat macam tu ada sebab. Lepas tu bini mengamuk, dah tahu lelaki kahwin seorang lagi sekejap. Lepas tu elok. Tu kahwin lagi seorang. Yang pertama nak kedua susah, yang kedua ketiga dah senang, melonsor je. Dia lah pertama, kedua susah, yang kedua ketiga melonsor lah, nurunnya. Ini lah nak naik. Nak naik susah, lepas tu nurun. Kita tengok bini dia marah sekejap, lepas tu dah elok. Artinya kalau kita kahwin dua pun sekejap dia bini marah, lepas tu okey. Apa dah aku fikir. Kau jangan tanya aku. Ustaz, aku belum lagi lah pasal anak murid belum buat. Kalau anak murid menjadi besok, aku pergi, aku buat. Tengok anak murid juga. Tapi petua ni memang macam tu. Orang nak kahwin dua ni jangan pandang belakang, dia kena pandang depan. Pandang belakang tak boleh. Orang kahwin dua ni, kalau nak kahwin dua bang, dia punya petua mesti pandang depan. Jangan pandang belakang. Kau pandang belakang tak dia apa? Nampak anak, nampak bini, nampak pak mentua, mak mentua, langsung tak payah. Dia nak kahwin dua ni fokus depan dia, peduli yang belakang tu. Mesti. Itu petua lah kak. Setuju tak setuju tu kau punya pasal lah. Tapi ni petua. Yang keduanya, petua dia, kita anggap bini ni macam ikan. Ikan ni kalau melupur dalam sungai, dalam air, jaring pun goyak, tangsi pun putus. Tapi kalau dia melupur tak darat, sekejap lepas tu tak menyawa. Artinya kau nikah dulu. Dah nikah baru bagi tahu, nah abang dah nikah. Dia pun mengelupur sekejap je. Ya, sebab dah nikah, kau nak marah pun tak guna. Habis-habis dia pun ambil beg besar dia. Ambil baju lamari dengan hanger-hanger buah dalam beg. Marah punya kan. Abang tak sayang saya lah, saya nak balik rumah mak saya. Biarlah dia balik, pun masalah kita. Dia balik pun yang baru dah ada nunggu. Pun masalah. Dia pun balik 3-4 hari sok pujuk. Kau baliklah, abang pun dah nikah, abang bukan benda haram. Kau nak abang buat benda haram. Ni benda halal abang buat ni. Dah, jom balik. Dah, dia pun balik. Dah dapat 2 bini. Tapi kalau kau bagi tahu dulu abang nak menikah, bersilat, dia mampus kau tak menikah. Kalau dia dah bersilat sampai ke dukun pergi, silat-silat di bangangnya kita, langsung tak payah. Macam nak bagi tahu dulu ke nak nikah dulu bang? Nikah dulu kau bagi tahu dulu?
Nikah dulu. Tu pandai. Tu ada cerita-cerita dia tu. Tapi kau jangan cakap dengan bini kau, Ustaz Azman bagi petua ni, mampus aku besok. Ni aku bagi petua ni bukan apa nolong jemaah-jemaah yang nak berbini dua. Kan? Aku kadang-kadang sian tengok, kan dah tua-tua kan. Tapi nak nikah dua, tapi takutkan bini. Cerita dengan aku bagi petua senang, jangan pandang belakang, dah jalan. Kan? Sebab orang sebenarnya nikah dua ni orang perempuan yang untung, orang lelaki tak untung. Apa untungnya orang lelaki? Orang perempuan lah yang untung. Orang lelaki tak ada apa. Kalau kau tak adil masuk neraka, apa masalah kau? Tak kena mengena dengan aku. Masa kau yang susah, hari tu elok-elok balik sini je, ni dah balik sana pula dah. Malam ni sini, malam esok sana, sini sana. Lama titik jalan kau. Kok dua-dua kota warisan tak apalah. Seorang tingkat atas, seorang tingkat bawah tak apa. Tak, ni seorang kota warisan, seorang Melaka sini, lama sampai kat Rembau meninggal. Tak ada apa. Untungnya. Apa untung? Tak ada. Kan? Tak ada untung. Dulu 1000 bagi 2, dah kahwin 2 bagi 3. Apa untung? Yang untung dia orang. Dia orang untung sebab banyak masa nak dekatkan diri dengan Allah. Bila suami tak ada, kita boleh bangkit tahajud tengah malam. Kan? Tak payah minta izin suami. Suami tak ada, bangkitlah tahajud. Ngadu dengan Tuhan, ya Allah bagilah petunjuk pada suami aku biar berlaku adil. Mintalah dengan Tuhan, lembutkanlah hati suami aku. Tengah malam suami tak ada. Kan? Takkan nak minta izin kot. Bang, boleh tak bangkit tengah malam ni? Apa? Nak tahajud lah. Suka tingkah lah nak bangkit, nak terlentang, nak terlangkup. Aku tak ada. Cuba dia ada sebelah tengok. Bang, boleh tak nak tahajud malam ni? Tak payahlah, kata dia. Abang pun subuh pun tak bangun kau sibuk. Kan? Betapa untungnya kak dapat bila suami kahwin 2. Macam kak setuju kak? Setuju? Setuju tak? Tak setuju kak? Malang lah kau. Tak, ini bagi iyalah nak tengok dari sudut hukum kan. Macam mana tuan? Tapi aku cakap dengan bini aku pun tak setuju. Bini aku pun meloncat kak. Kan? Apa jawab? Kau nak nikah 2 tu cakap lah kata dia. Kan? Tu pulanglah. Tuan-tuan berani buatlah. Saya bukan takut, belum lagi. Masuk sini boleh tuan. Mungkin anda akan mendengar tuduhan dari musuh-musuh Islam bahawa Asabiyah ni adalah fanatik kaum lah, fanatik suku. Bani Hashim dan Bani Muttalib memiliki peranan penting bagi dakwah Muhammad SAW. Semangat inilah yang mengawal, menjaga dan melindungi dakwah Muhammad SAW. Bukti yang paling nyata ialah sikap mereka terhadap kaum musyrik Quraisy dalam pemboikotan ini. Kita tengok dia orang ni memang fanatik kaum. Walaupun dia tak setuju dengan Nabi Muhammad, tetapi dalam masalah pemboikotan terhadap Muhammad dia tak biarkan. Dalam bab ni aku tak boleh, nak kena tolong. Itu kehebatan dia orang lah, fanatik kesukuan dia tu. Tuduhan seperti ini tidak berasas sama sekali. Sangatlah wajar jika fanatisme jahiliah Bani Hashim dan Bani Muttalib mendorong mereka untuk membela kehidupan anak pak saudara mereka yang sedang menghadapi ancaman dari orang luar. Jadi fanatisme jahiliah dalam membangkitkan fanatisme kekeluargaan tidak pernah memandang kepada masalah prinsip dan pernah terpengaruhi oleh kebenaran atau kebatilan. Permasalahannya hanyalah menyangkut masalah asabiyah semata-mata. Mereka ni sangat fanatik. Asabiyah, perkauman. Dia tak kira lah, walaupun kau salah, walaupun kau betul, aku tetap bela lah. Ini yang dihadapilah oleh Nabi SAW. Kenapa? Walaupun dia tak setuju dengan Nabi, tapi dia tetap membela sebab dia tu anak pak saudara dia. Karena itu kedua keinginan saling bertentangan tersebut dapat berhimpun pada diri keluarga Rasulullah SAW, yakni menolak dakwah Nabi SAW dan membela dirinya dari ancaman seluruh kaum musyrik Quraisy. Sungguh pun demikian, manfaat apa yang diperoleh Nabi SAW dari sikap solidaritas ini yang ditunjukkan kepada kerabatnya itu, mereka telah dianiaya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terhadap pemboikotan yang kejam dan biadab ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak dapat berbuat apa untuk meringankan penderitaan kaum muslimin. Cumanya dia tak boleh, walaupun dia tolong dan sebagainya, tak boleh juga nak meringankan kaum muslim. Orang Islam tak juga dapat kesenangan apa pun. Cuma dia nak tolong Nabi je dalam masalah ni. Tapi sekaligus tuan-tuan, walaupun dia dapat membela Nabi SAW, tapi dia pun tak boleh buat apa terhadap nak meringankan penderitaan kaum muslim. Sungguh pun pembelaan kaum kerabat SAW kepadanya itu bukan pembelaan terhadap risalah dakwah yang dibawanya,
Tetapi pembelaan terhadap diri Rasulullah SAW dari ancaman orang asing, jika kaum muslim dapat memanfaat pembelaan ini sebagai salah satu sarana jihad melawan kaum kafir dan menghadapi tipu daya mereka, maka itu merupakan upaya yang perlu disyukuri dan jalan yang perlu diperhatikan. Tapi kalau dapat membela, dapat menyokong orang Islam bersama dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu ya patut disyukurilah. Maknanya dengan pertolongan korang ni kejayaan Islam terselahlah tuan-tuan. Jadi kalau hanya untuk individu sahaja tak ada manfaat. Semata-mata kau nak tolong pasal itu anak buah engkau. Dia seorang je, tak ada manfaatnya. Tapi bila dia tolong untuk seluruh umat Islam, itu ada manfaatnya. Kebaikan umat Islam seluruhnya ada manfaat. Tapi kalau seorang-seorang individu je tak guna. Engkau melepaskan pemboikotan terhadap individu saja, bukan untuk semua orang. Bukan semua orang Islam. Jadi kalau kita minta bantuan orang bukan Islam nak nolong Islam betul-betul, ada manfaatnya bagi seluruh umat Islam, okeylah, itu ada manfaatnya. Tapi hanya semata-mata individu, itu tak ada manfaat apa. Di situ kena faham, kalau minta tolong pun ialah untuk kepentingan keseluruhan kaum muslim, kaum muslimin. Akan halnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, maka faktor apakah yang membuat mereka mampu menghadapi kesulitan yang menyesakkan dada ini? Apakah yang mereka harapkan di balik ketegaran terhadap keboikotan yang aneh itu? Dengan apakah pertanyaan ini akan dijawab oleh orang-orang yang menuduh risalah Muhammad SAW dan keimanan para sahabat kepada sebagai revolusi kiri melawan kanan, atau revolusi kaum tertindas melawan kaum berjismi? Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW berjaya bukan sebab pertolongan itu. Nabi bukan berjaya menghadapi pemboikotan itu bukan kerana pertolongan daripada kaum musyrik itu, bukan. Tapi oleh kerana kehebatan Nabi, akal fikiran Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga kan pemboikotan itu dapat diatasi oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Bukan sebab pertolongan pun. Sebab kau tak tolong orang Islam, cuma kau tolong Nabi SAW saja seorang. Justru itulah tuan-tuan, kalau kita tengok perlunya pertolongan orang bukan Islam ni terhadap Islam keseluruhan, bukan untuk individu. Ini kena fahamlah. Coba anda renungkan kembali mata rantai penyiksaan yang pernah dialami Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apakah benar bahawa dakwah Islam itu merupakan satu pemberontakan? Ekonomi didorong oleh rasa lapar dan kedengkian terhadap kaum pedagang dan pemegang kendali perekonomian Makkah. Kaum musyrik sebelumnya telah menawarkan Rasulullah SAW kekuasaan, kekayaan dan kepimpinan dengan syarat beliau bersedia meninggalkan dakwah Islam. Sebelum itu pun orang-orang musyrik telah menawarkan pada Nabi dengan syarat kau tinggalkan dakwah ni saja. Tu je aku nak. Kau tinggalkan usaha dakwah, kau nak kuasa aku bagi, kau nak kekayaan pun aku bagi, kau nak kepimpinan pun aku bagi. Padahal kalau ikutnya, baik Nabi ambil je kekuasaan, kekayaan, kepimpinan. Bila dah berkuasa, bila dah jadi pemimpin, senang nak nyebarkan dakwah Islam. Sebab aku ketua, kau kena ikut cakap aku. Tapi kenapa Nabi tak nak benda ni? Kenapa Nabi menolak ketiga-tiga? Kekuasaan tolak, kekayaan tolak, semua tolak. Kenapa? Padahal kalau logik akalnya tuan-tuan, kan? Logik akalnya, baik ambil dia sebagai ketua. Ketua pembesar di kota Mekah. Bila aku jadi ketua, senang cerita. Ikut arahan aku. Kan? Kau jangan ganggu orang tu nak pergi masjid. Tak ganggu. Sebab ketua dah cakap. Kau jangan ganggu orang tu nak tawaf kat Kaabah. Dia tak ganggu sebab ketua dah cakap. Tapi kenapa Nabi tak nak? Kan? Kalau sekarang ni menjadi alasan lah. Kan, bila kita duduk dalam jabatan ni tuan-tuan, kita duduk jabatan agama, kan, menteri di jabatan agama dan sebagainya, kita boleh membetulkan dia orang. Sejauh mana? Baru jadi menteri tuan-tuan, tak boleh betulkan puak tu. Kalau kau duduk dalam tak boleh. Sebab Nabi dah tunjuk, kalau Nabi kata boleh tu, baik Nabi je ambil dulu jadi ketua. Tak? Dah tentu aku boleh terang-terang boleh dakwah sebab kuasa tangan aku. Kekayaan pun aku miliki. Apa masalahnya ni? Tapi Nabi tolak. Nabi tak nak semua-semua. Kalau hari ni lah kan ada sebahagiannya kan jawab lagu tu. Kan? Sang kau duduk situ. Tak, Syekh. Bila kita duduk sini, Syekh, kita boleh dakwah dia orang. Weh, ayat sedap bunyi. Tengok-tengok kau kena dakwah. Tak boleh. Salah. Jangan cakap. Tak boleh, tuan. Orang nak mencuci ni biar dari luar, tuan. Jangan cuci dari dalam, susah. Silap-silap kita dicuci je.
Itu senang cerita tuan. Nah, itu senang cerita. Sebab kau seorang dalam tu. Macam mana nak buat? Tak terbetul kan dah. Janganlah kau nak betul benda lain, nak betul tudung cukuplah. Bos, pakailah tudung. Kau bos ni macam mana tudung tak pakai, macam mana kata nak Islam pun kau tak boleh. Macam mana kau nak dakwah benda lain? Bos, janganlah minum arak bos, haram bos. Kau nak duduk lama ke tak sini? Tu nak dakwah apa? Cakap aku. Dia macam dalam tentera lah satu ketika dulu tuan-tuan kan. Satu ketika dulu kagat ni tuan-tuan kan. Tu sebab bila satu ketika lepas tu dia naikkan pangkat sampai brigadier general tuan-tuan kan. Supaya ada power sikit lah. Kalau tak dulu tak ada tuan-tuan. Takat kapten, takat ni korporal saja nak negur orang atas di palam je kau. Di payung je kau siap-siap. Kan? Kan dulu kan tentera ni kan perempuan kan. Buat parti, bawa perempuan minum arak kan. Kau takat sajen je nak negur, besok engkau kena jemur tengah panas tu. Jadi tu sebab dia naikkan sampai brigadier general semua kan. Barulah ada kuasa sikit tuan-tuan. Kalau tak kena palamnya. Tak salah kau. Jadi tuan-tuan, kalau kau duduk dalam tu tak terbetul kan dah, tak salah. Kau nak betulkan benda apa cakap? Betulkan rasuah. Nah, kau diam lah. Kau tak cakap banyak lah. Nak betul bab aurat, bab hukum makam, tak payahlah kau duduk diam dalam tu lah. Tak payah. Mufti kerajaan negeri pun tak mampu nak betulkan negeri tu tuan-tuan. Tu mufti tu. Mufti kerajaan negeri. Level dia sama macam menteri besar lah kan. Negeri lah. Negeri Selangor dia menteri besar kan. Dia mufti negeri Selangor. Dia sama level tuan. Malahan menteri besar kena ikut cakap mufti tu. Kalau mufti kata hukumnya haram, Tan Sri. Haram haram. Tak boleh buat. Okey. Tu kalau MB ada agama lah. Kalau MB jahiliyah, ni haram, Tan Sri. Cuba kau cari hukum lain tak boleh. Kau carilah yang tak haram lah. Makruh cukup. Makruh ke? Boleh tu boleh lah Tan Sri, tapi tak apalah, tak apa. Okey. Nampak? Lepas tu mufti kerajaan negeri dia ada power tuan. Dia ada power sungguh-sungguh. Sebab dia mufti. Semua orang menteri besar negeri ni, ahli parlimen dalam kawasan negeri dia ni, adun ke siapa bela, dia mesti merujuk pada mufti kerajaan negeri nak buat sesuatu. Dia tak boleh buat apa-apa melainkan mufti benarkan baru dia boleh buat. Tu macam sinilah yang paling besar imam lah kan. Imam kata tak boleh buat depan tu, tak boleh buat, berdosa benda-benda macam ni, benda haram ni, tak boleh buat. Walaupun ketua kampung kata boleh, dia ikut cakap imam tu. Tak, imam besar kawasan ni, bukan ketua kampung. Ketua kampung tu duduk bawah imam. Pasal tu bila semayang, tuan-tuan tengok semayang, ketua kampung ikut kan. Kok imam rukuk, ketua kampung nak rukuk tak dia? Atau dia tak nak rukuk? Aku ketua kampung, aku tak nak rukuk, boleh? Aku cepuk pula kau tahu. Nampak tak? Sebab itu orang Islam dia kena tahu mana besar mana kecil. Dia punya level tu mana lebih besar mana lebih kecil kan? Dia kena tahu. Dalam kawasan ni, kawasan Kota Walisan ni, siapa imam? Ni imam. Okey. Siapa ketua kampung? Ada ketua sini, ada. Dia kena ikut imam ni. Imam kata hukumnya haram tuan, tak usah buat lah ni. Apa benda tu, hati-hati nak menyanyi ni, benda haram ni jangan buat. Tak boleh buat. Orang kata imam tak boleh buat. Aku ketua kampung sini, walaupun kau ketua kampung tak boleh. Satu dia dalam Islam dia ada ketua al-imam. Imam ni sangat-sangat berkuasa. So dalam Islam, engkau besar macam mana pun, bila sembahyang berjemaah, engkau kena ikut imam. Tak boleh cakap banyak. Aku tak nak rukuk lah, aku ketua kampung sini. Aku dah apa imam nak rukuk lah, aku tak nak. Aku nak pergi tegak, pergilah kau. Yang batal kau ke imam. Tapi orang Malaysia ni dia tak boleh, dia nama je lah ada orang-orang yang agama yang betul-betul jaga tapi tak ikut. Tak ikut, mana ada orang ikut orang agama ni.
Engkau Menteri Agama pun orang tak ikut. Tak usahlah. Macam mana engkau nak betulkan agama ni? Engkau sendiri pun tak betul, macam mana? Tu senang cakap lah. Kan? Tak boleh, kan? Tak boleh buat apa. Sepatutnya orang jahil kena ikut orang agama, bukan orang agama ikut orang jahil. Hari ni terbalik. Hari ni banyak orang jahil yang ikut orang agama ikut orang jahil. Tuan. Saya ada nampak tuan saya tengok hari ni orang Islam. Baru ni saya pergi seminar untuk orang-orang tua. Saya syorkan ke kerajaan ni supaya jangan buat rumah orang tua. Buat apa buat rumah orang tua ni? Tak guna. Buat rumah orang tua lah, kalau tak ada tempat tinggal, takkan rumah orang tua kan? Buat apa saya kata? Cuba kita buatkan satu penempatan untuk orang tua, kita buat pondok. Kita buat madrasah kat situ, kan? Macam pondok lah, macam Yayasan Jenderami tu kan? Tuan tengok Yayasan Jenderami tu kan? Okey, kalau orang tua ni tak ada siapa nak jaga, kan? Terutama orang perempuan lah, orang lelaki nanti dulu, orang perempuan. Okey, suami dah tak ada, anak-anak semua kerja jauh. Nak jaga kita tak nak pergi. Kita pun dah tua, duduk sini, masjidnya jauh, nak berjalan kaki macam mana jauh, kan? Buat apa duduk situ? Okey, kita letakkan dia pondok, kita buat pondok sebiji untuk dia, buat tempat makan, masak dia semua. Okey, dari situ ke madrasah situ je. Dia boleh habiskan usia dia tu untuk beramal ibadat saja. TV tak ada, radio tak ada, kan? Dia pagi subuh berjemaah, dengar kelas subuh tok guru ada bagi. Tak? Lepas tu balik minum. Lepas tu kami keluar duha balik semula, sembahyang solat duha kat surau berjemaah. Balik. Habiskan sisa umur dia yang dah tua. Anak cucu rindu sangat kan nenek, pergi tengok setiap minggu. Kan? Daripada hantar rumah orang tua tu, kerja tak ada apa kerja pun, ngaut rotan. Nyembang, ngaut rotan, nyembang, ngaut rotan, lama belit ke rotan meninggal. Apa? Baik hantar yang macam, kita tengok Yayasan Jenderami ni Tuan, buat sistem pondok, maknanya kita bagi penempatan. Okey, siapa nak duduk sini, berjemaah dapat, beramal. Kau duduk rumah pun tengok TV, Maharaja lawak, yang nak tengok. Lama matilah lawak ada nanti situ. Kan? Baik bagi dia pondok, kawasan penempatan pondok. Kita bagi tanah, kita buat madrasah. Okey, ada tok guru situ, ada budak-budak pondok. Okey, mari duduk sini. Kita dapat beramal. Mak bapak kita ni yang ialah nak jaga rumah kita, dia tak nak, kan? Mak, jomlah duduk rumah saya. Tak sesuai, mak duduk rumah mak lagi sedap, senang. Okey, tak ada siapa nak tengok. Okey, mak duduk pondok. Baik, mak beramal. Mak pun nak beramal kan, nak sembahyang, nak apa semua, nak buat apa lagi. Duit kita orang bagi, makan kita orang bagi. Okey, duduk pondok, pergi beramal. Tak? Pada hantar orang tua. Tapi kalau orang lelaki yang tua-tua nanti dululah. Orang tua-tua ni, orang lelaki-lelaki, bila isteri mati, janganlah nak hantar pergi pondok, nantilah dulu. Tanya dulu dia, sebab orang perempuan bila dah tua, dia dah expired, dia tak ada, dia dah ada tarikh luput, tak apa. Nak suruh nikah pun dia tak nak lagi dah. Mak umur apa dah? 70. Mak nak nikah lain ke? Kau jangan batu biat lah kau. Tak nak, sebab dia pun dia tahu dia expired. Tapi kalau lelaki, bila isteri meninggal, jangan tanya tu dulu. Macam mana ayah? Ayah nak duduk pondok ke mau orang tua? Nantilah dulu. Tanya dia dulu, ayah macam mana? Ayah umur dah 60, ayah nak nikah lain ke? Dia takkan jawab. Boleh ke? Tak mungkin orang tua jawab lagu tu. Sebab dia akan jaga cakap dia tu supaya anak tu tak perasan. Kan? Sekali kalau dia kata, okey kalau ada boleh ke menggatal tu orang tua ni? Dia tak nak lagu tu. Apa dia jawab selalu? Dia kata apa? Siapa nak ayah benda tua? Itu mulut dia. Dalam kau tak payahlah cakap, tanya apa, cari je lah, kata dia. Kan? Cuma mulut cakap lagu tu lah. Alah, nak buat apanya, ayah dah tua, tak siapa nak dah, kata dia. Dalam hati, apa bodoh nak kau ni, kau tanya tu. Kau cari je lah. Kan? Dalam hati, kalau ayah nak, ada. Kalau ayah nak, saya carikan. Ada seorang, ayah pun dah 70. Adalah. Berapa umur, kata dia. Kan? Dia dah nak lah tu, dia tanya umur. Umur 68 ya. 68 nak buat apa? Besok ayah hantar hospital, klinik hospital. Nyodanya ayah masuk hospital. Carilah yang muda sikit. Kau tengok ayat dia. Tapi aku bukan tuduh lah, tapi realiti itulah. Kan? Apa satu jangan hantar orang tua dulu. Dia nak anak nak jaga lain, anak jaga ayah lain, bini jaga ayah dia tu, suami isteri jaga kan lain. Dan memanglah kita mampu jaga ayah kita ni, tapi tak sesuai dengan dia. Dia nak bini juga jaga. Bagikan dia bini. Macam boleh. Lepas ni jangan tanya. Tanya nak kahwin ke tak.
Meninggal je mak, macam ayah dah seorang, nak nikah lain ke? Buat apa, ayah tak siapa nak lah, dah tua. Ya, tua-tua ayah pun duit ada ya, tak apa. Dia kalau tua duit tak ada ni, ngayuh sikal lah. Tu memang orang tak ada nak. Tapi kalau kaya, duit banyak, insya-Allah. Tua pun laku tu, ranking. Hari ni 60, tuan-tuan, kahwin 25 tahun umur. 60 tahun kahwin 25. Tak tercabar rasa. Tuan tengok. Kan, yang mana tu? Yang imam tu kan, berapa umur? Dia kahwin umur tu. Perempuan tu siap kata apa? Saya cinta kat suami saya. Kau tengok. Pasal nyado. Kok nia ngayuh bersikal tak sampai ingin nanti lah kau. Tak ada cinta-cinta dia apa yang ada. Sebab baru ni aku survey lah, tanya. Aku tanya je lah kan. Budak perempuan. Dek, nak tanya sikit ni. Apa bang kata? Kalau ada dua orang minang kau lah. Seorang tua, seorang muda. Yang muda ni tak ada apa. Ada motosikal dia. Itu pun 3 bulan tak bayar. Rem mana kuning. Kalau nak keluar mana pun share RM1 duit minyak. Dengan seorang lagi, laki-laki ni dah tua. Tapi duit banyak. Kereta ada, rumah semua ada siap. Datang minang kau dua orang ni. Mana kau nak? Yang tua lah bang, kata dia. Tua dah tentu ada duit. Yang muda ni besok judahnya hidup merempat. Buat apa kata dia? Baik, yang tua. Ni tua. Tua tak apa bang. Umur bukan menjadi ukuran. Kau tengok jawapan dia. Dia kata tua besok meninggal dah kaya, kata dia. Kau tengok ayat dia. Itu sebab orang lelaki tua ni, kalau dia banyak duit, ranking dia pertama tau. Dia macam janda kak. Janda dengan anak dara, ranking janda tinggi tau. Cuma nak tak nak je. Jadi fikir-fikirlah. Jadi saya pergi baru ni, saya cadangkan kak. Saya kata buat apa? Buat rumah orang tua banyak-banyak. Kita buat pondok, sistem pondok kan. Madrasah tengah-tengah, surau lah kan. Okey. Siapa nak hantar mak ayah? Okey, buatkan pondok. Buat pondok sebiji, siapkan. Bayarlah kat pondok makan minum. Kalau tak nak masak, ada orang masak, tak apa masakkanlah. Kan? Dah tentu dia boleh beramal. Pagi berjemaah, tengah hari, asar, maghrib, isyak kan. Dapat dia menghabiskan waktu umur dia dengan beribadat. Tak ada jaga cucu-cucu, tak ada dah. Dia leka dengan tasbih, dengan zikir, dengan semayang, dengan ngaji sikit-sikit dah. Daripada duduk rumah orang tua dengan orang rotan, tak ada apa. Saya pergilah rumah orang tua ni kan. Kadang nangis-nangis dia. Macam mana cik duduk sini? Macam ni lah kata dia. Anak datang tengok? Tak ada datang tengok dia. Datang ngantar dulu je lah kata dia. Habis tu macam ni lah kata dia. Sedih, menitik air mata. Dan cik nangis pun tak selesai masalah cik. Memang kata dia. Tapi itulah nak cakap kat ustaz. Dia kata, kita dah tua, siapa nak pedulikan kita? Tengok. Masa dia orang tu bukan masa beribadat. Masa dia orang tu banyak ngaut rotan. Ngikat rotan, ngaut rotan. Kalau dekat madrasah, kat pondok, dah tentu dia boleh beramal ibadah. Sampai dia habis umur. Allah, tuan-tuan. Tu saya tak setujulah orang hantar rumah orang tua. Kerajaan jangan buatlah rumah orang tua ni. Baik buat pondok lah. Sistem pondok tu lagi bagus, kan? Macam orang perempuan, ibu-ibu kan. Saya tengok ada pondok-pondok tu. Dan maghrib-maghrib pergi madrasah. Itu habis main maghrib, duduk tok guru bagi ilmu sikit. Cerita bab semayang, cerita bab meninggal, cerita ni. Balik tu zikir, tidur. Pagi saat subuh berjemaah lagi. Seronok entah tengok. Daripada hantar mau orang tua ni yang tak jadi apa. Itu cadangan saya lah. Dan dia sibuk buat rumah orang tua ni buat apa? Kan? Kita tengok buat sistem orang Arkam tengok dia buat kawasan dia bagus. Kadang-kadang sangat baguslah tuan-tuan. Kemudian kaum musyrik sebelumnya telah menawar Rasulullah SAW kekuasaan, kekayaan, kepimpinan dengan syarat beliau bersedia meninggalkan dakwah Islam. Mengapa Rasulullah SAW tidak mau menerima tawaran tersebut? Mengapa para sahabatnya tidak memprotes dan menekan Rasulullah SAW jika memang tujuan perjuangan mereka hanya sekadar mengisi perut agar menerima tawaran Quraisy? Adakah sesuatu dicari oleh orang-orang revolusi ini selain dari kekuasaan dan harta kekayaan? Kita tengok kenapa? Apa sahabat tak protes? Lah, nak apa lagi? Orang nak bagi kaya, ambil lah. Sebab perjuangan mereka bukan untuk kekayaan. Perjuangan mereka bukan untuk kekuasaan semata-mata, bukan kekayaan semata-mata. Justru itu tuan-tuan,
kalau dari sudut Nabi, kenapa Nabi tak terima tawaran tersebut? Bukan Nabi bodoh, tidak. Tapi tujuan perjuangan Nabi SAW dengan para sahabat bukan tujuan itu. Bukan nak cari kekayaan, bukan nak cari kemewahan hidup, tapi nak membetulkan umat ini, tuan-tuan. Nak membawa umat ini mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan cari kekayaan. Jadi tuan-tuan cuba tengok, apa yang Nabi harapkan ialah perjuangannya bersama sahabat telah dikucilkan dalam suatu perkampungan, terputus sama sekali segala bentuk kegiatan ekonomi sosial dengan mereka dihentikan, sampai mereka terpaksa harus makan dedaun, tetapi mereka tetap bersabar menghadapinya. Mereka tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Seperti ini sikap yang akan ditunjuk oleh orang-orang yang berjuang hanya mencari sesuap nasi. Kita tengok, orang berjuang pada jalan Allah ni menghadapi kesukaran, itu tak dapat dinafikan. Susah, derita. Perjuangan ni bukan senang, kan? Kalau orang berjuang nak senang, itu bukan nama berjuang. Berjuang mesti lalui kesusahan, kepayahan sebelum mendapat kesenangan itu. Kita berjuang dalam Islam, tengoklah pejuang-pejuang Islam apa yang ada. Orang yang berjuang atas tekad Islam apa yang ada? Tak ada apa. Susah lah. Orang marah, kan? Dimaki hamun ke orang. Ada orang nak Islam ni semua kena macam tu. Orang nak Islam semua kena cerca dan sebagainya. Tu yang macam baru-baru ni saya berceramah dengan Azmil Mustafa Ali Setan lah. Dia kata apa? Saya heran Ustaz, sebab dia kata waktu saya jahat dulu, saya setan dulu, tak ada siapa ingin nak tangkap saya, kata dia. Dia cakap terang, kan? Dalam ceramah dia kata apa? Saya waktu jadi setan dulu ni, dia kata, tak ada siapa kacau saya, kata dia. Tapi bila saya balik dari Syria, 5 tahun mengaji agama ni, nak faham agama, nak bagi orang faham agama, tiba-tiba saya kena tangkap. Gila tak gila undang-undang Malaysia ni, kata dia. Tu Azmil Mustafa cakap. Tapi betul pun, kan? Orang dah berubah jadi baik, tiba-tiba ditangkap. Yalah, tapi dia berubah jadi baik tu pasal menyebut, kan, masa tergugatlah orang lain. Jadi itu yang kena tangkap. Kalau tak menggugat tak apa, kan? Yang si jahat ni tak ada musik apa-apa. Sebab itu dia tak nak kacau. Dia jahat dia je, kan? Dia jahat. Tapi bila dia jadi baik, dia mula menyebutkan ni hukumnya haram, ni hukum tak boleh, ni tak boleh. Ni soal lebih, nampak? Tapi kalau tak usik tak ada salah. Kau jadi baik itu senyap, ya kan? Dia kiamal dia je, tak ada salah. Ni dia bercakap pula, ini haram, ini pengajian orang Yahudi, kita lebihkan pengajian orang Yahudi, orang kafir daripada pengajian orang Islam. Hangin dah begitu. Langsung tak bagi ceramah. Dah habis cerita, kata dia. Tapi dia pun tak kisah, tak bagi ceramah pun, tempat lain bagi dia ceramah. Cuma Selangor lah tak bagi dia ceramah. Kita berhijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Ketika berhijrah ke Madinah ni, para sahabat telah meninggalkan harta kekayaan, tanah dan segala harta benda menuju Madinatul Munawwarah. Kita tengok, dia orang sanggup tinggalkan harta kekayaan semata-mata untuk nak ikut Nabi SAW berdakwah, berjuang, tinggalkan kekayaan, kemewahan dunia, tuan-tuan. Sanggup. Kita hari ni tuan-tuan ramai yang tak sanggup. Bila dah masuk, dah menyokong Islam, tiba-tiba tu tak boleh, ni tak dapat, tu tak dapat. Tak jadi ni, patah balik lah. Ni yang meloncat balik ni, sebab yalah, dulu ada ni, kan. Tiba-tiba dah nyokong Islam, ni dah tak ada, ni dah tak ada, ni dah tak ada, ni dah terbuang, ni kena buang. Tak jadi, Pak. Tak boleh. Pasal itu berjuang ni, tuan-tuan. Kita tengok Nabi SAW berjuang, sahabat berjuang macam mana? Tinggalkan harta kekayaan, tanah, segala harta benda menuju ke Madinah. Mereka telah melepaskan segala harta kekayaan yang menjadi buruan orang-orang tamak dan rakus. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari keimanan mereka kepada Allah. Dunia dan kuasaan telah lenyap sama sekali dari pertimbangan mereka. Adakah ini menjadi bukti bahawa dakwah Islam merupakan revolusi kiri yang hanya bertujuan mencari sesuap nasi? Untuk memperkuatkan tuduhan ini, mereka akan mengemukakan 2 hal. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh para ulama. Mereka sangat-sangat mau berjuang, tuan-tuan. Tinggalkan harta kekayaan, tinggalkan kemewahan hidup yang orang lain sedang mengejar, dia tinggalkan, tuan-tuan. Apakah kita yang nak berjuang Islam ni mampu meninggalkan kesemua ni? Kan? Berjuang meninggalkan kekayaan, kemewahan, kedudukan semata-mata nakkan Islam, susah. Ini betul-betul beriman saja, tuan. Tak beriman payahlah. Kalau tak beriman tu yang meloncat balik semula, tuan-tuan.
Tu kalau tak beriman tu yang patah balik tu. Mulalah tu tak kena lah. Ini tak kena, tu tak kena. Habis semua tak kena lah. Dia seorang yang kena. Jadi tuan-tuan, fikir habis-habis bila nak berjuang, nak duduk dalam Islam, kena jaga baik-baik. Nak jadi pendakwah, kena jaga betul-betul. Akhlak kena jaga. Tapi kalau semata-mata nak berdakwah, nak cari duit, tak apa. Tak kisah tuan. Dakwah nak cari duit, boleh. Pasal itu dia kena jaga hati orang. Bila berdakwah nak cari duit ni, dia kena jaga hati orang. Tapi berdakwah kerana agama, dia tak jaga hati orang. Tuan-tuan fikir sendirilah orang berdakwah ni. Berdakwah nak jaga hati orang. Itu dakwah nak cari duit. Takut orang tak panggil sekarang, kau orang marah, macam mana kan? Nak suruh kereta nak bayar. Dah. Tapi kalau berdakwah betul-betul nak dakwah, saja jaga hati orang. Kita jaga hak Allah tu jaga. Biar orang ikut hak Allah, bukan Allah nak ikut hak orang ni. Orang ni kena ikut hak Allah. Bila orang nak ikut hak Allah, mestilah dia tak setuju dengan apa yang kita cakap. Sebab dia dah buat benda tu, kita tak bagi dia buat sebab Tuhan tak bagi buat. Confirm lah dia marah kan? Ni tak dakwah tuan. Saya tu cakap ni main lepas ya. Tuan kan? Saya senang tuan. Kalau orang tu marah artinya, betul lah tu dakwah lah tu. Tapi kalau orang tu tak marah, tu makna tu belum dakwah lagi lah. Belum. Sebab dia leka jaga hati orang ya. Bila nak jaga hak Allah ni? Bila nak jaga? Tak adalah ustaz, kita kena tarik dia macam umpama rambut dalam tepung. Ni bukan masa dah nak kiamat. Lantak kalau nak berselerak ke tepung tu kau punya pasal lah. Sebab ni dah nak kiamat. Kita ngesahkan Allah, bukan ngesahkan manusia. Tapi hari ni ustaz-ustaz nak jaga tuan kan. Nanti marah pula orang marah. Nanti orang kata apa pula, nanti orang tak panggil macam mana kan. Tak ada. Nanti tak masuk TV pula. Dah elok-elok masuk TV, kena keluar TV pula. Mana tuan-tuan? Kan? Nak masuk TV pun bukan senang tuan-tuan. Ada syarat nak masuk TV. Tak diikutkan susah. Kan? Tak payahlah berdakwah, tak payahlah dakwah. Buat apa dakwah, dia kena jaga hati orangnya. Berdakwah mesti jaga hak Allah. Kita dakwah ni hak Allah. Satu Nabi dia jaga hak Allah. Tak ambil semua-semua kekayaan, pangkat semua aku tak nak lah. Aku nak kira Allah je dah. Jadi tuan-tuan fikir-fikirkanlah. Jadi untuk memperkuatkan tuduhan tu, ulama memberikan ada dua faktor kenapa berlakunya perkara yang seumpama ini tuan-tuan. Wallahu alam. Kita sambung bulan yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Rabbana zamana wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.